Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah. Iftah lana babal khair waftah alaina futuhal arifin wan najin fid darain. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. نحمدك اللهم أهل الحمد والثناء ونستعينك على جميع الأعداء ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وأهل الطاهرين سفن النجاة وأعلام الهدى والرشاد. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة وأولياء الله والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa gurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ban Razak Daini. Okey, apa khabar semua sahabat-sahabat? Suara saya jelas kot? Ada suara tak? Minta maaf, saya dalam keadaan batuk, tak berapa sihat. Saya baru habis kuarantin. Saya baru habis kuarantin hari Jumaat, satu keluarga semua positif. Jadi hari Jumaat lepas baru habis kuarantin, masih lagi dalam keadaan tak berapa segar sangat badan. Tapi duduk saja tak boleh gak. Jadi kena mengajar. Jadi jadi masa kuarantin hari itu pun tak boleh duduk saja juga, kena mengajar juga. Kalau tak lagi jam badan. Alhamdulillah jelas Okey, tak apa. Tak jelas tak apa. Alhamdulillah.
Jadi insya-Allah moga-moga semua diberi kelapangan, kesihatan, diluaskan rezekinya insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita santai-santai sahaja. Kita santai-santai, kita baca, saya berminat nak baca hadis kitab Tanwirul Jinan. Kitab Tanwirul Jinan Syarah Ahadits Nurul Iman. Kita membaca hadis-hadis yang ringan, hadis-hadis yang pendek, yang mana kitab ni Hadis Nurul Iman yang disusun, hadis-hadisnya disusun oleh Al-Habib, guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Jadi kita ambil sedikit istifadah, faedah, kebaikan daripada hadis dalam Nurul Iman ini. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati tuan penulis kitab dan merahmati kita sekeluarga. Jadi hadis yang pertama, Al-Hadisul Awwal, An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala atimmu ruku'a wa sujuda fawalladhi nafsi biyadihi inni la arakum min wara'i dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum, rawahul Bukhari wa Muslim. Okey. Jadi dalam hadis ni Nabi bagi tahu an Anas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atimmu ruku'a was sujuda fawalladhi nafsi biyadihi inni la arakum min wara'i dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Okey. Apa ada hadis ni? Pendek hadis. Kalau ukur dengan jari, besar lagi jengkal kita. Hadis tak sampai sejengkal kita. Jengkal kita besar lagi. Hadis dia cukup pendek, iaitu apa dia? Atimmur ruku'a was sujuda fawalladhi nafsi biyadihi inni la arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza ma sajadtum, idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Okey, fahimtum? Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Sayyidina Anas bin Malik, yang mana ada pen boleh catat hadis ni. Yang nak Google pun boleh catat hadis ni. Hadis ni sangat bermanfaat untuk kita. Atimmur ruku'ah, sempurnakan. Atimmu, kalau kita ngaji bahasa Arab, atimmu ni kata perintah, fi'il amr. Atimmu ruku'ah, waw atimmu ruku', wawul jama'. Sempurnakan, kamu orang semua ni sempurnakan. Atimmu ruku'ah, ruku' kalian. Was sujuda, atimmu ruku'ah, maf'ul ruku' maf'ulun bih, was sujuda, dan sujud kalian. Fawalladhi nafsi, yang mana demi Allah, nafsi, diri aku, jiwa aku, biyadihi, berada di dalam genggaman Allah. Ini taukid bahawa sesungguhnya la arakum, aku melihat ke kalian kesemuanya, min wara'i dhahri, dari belakang punggungku, idza ma raka'tum, setiap kali kalian sujud, wa idza ma sajadtum, dan setiap kali kalian rukuk dan sujud, setiap kali kalian rukuk dan setiap kali kalian sujud. Okey, itu terjemahan hadis. Apa terjemahan hadis tadi? Nabi suruh atimmur ruku'a was sujuda, kalian kesemuanya sempurnakan rukuk betul-betul, Nabi SAW sebut, dan sujud betul-betul. Nabi SAW ingatkan kita, demi Allah, jiwa aku berada pada kudrah Allah Ta'ala, dalam genggaman Allah Ta'ala, di tangan Allah Ta'ala. Demi Allah, Nabi bagi tahu, jiwa aku, diri aku berada dalam genggaman Allah Ta'ala, bahawa sesungguhnya inilah arakum, bahawa sesungguhnya aku tengok kalian, aku nampak kalian semuanya, ketika kalian semua sedang di belakang, aku melihat kalian di belakang aku, ketika semua kalian kesemuanya sedang rukuk, dan ketika kalian kesemuanya sedang sujud. Okey, itu terjemahan hadis. Apa yang kita nak faham daripada hadis ni?
Jadi sebelum kita faham hadis ini, hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah sahabat agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang cukup besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas bin Malik adalah orang anak kecil yang hidup dengan Nabi, yang hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia 10 tahun, dalam usia dia 10 tahun dia sudah berkhidmat dengan Nabi. Anas bin Malik sudah berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni orang Madinah. Dia tunggu Nabi. Waktu Nabi nak sampai Madinah, berhijrah ke Madinah, dia tunggu. Dia di antara anak-anak kecil yang tunggu Nabi. Bila Nabi Muhammad nak sampai ni? Bila Nabi Muhammad nak sampai? Panjat pokok tamar tu. Kalau kita tak ada tamar sawit, kalau budak-budak kita panjat pokok sawit, tapi tak ada pun budak kita pandai panjat pokok sawit. Panjat pokok jambu. Panjat pokok jambu, pokok sukun lah yang paling senang nak panjat. Panjat tengok rombongan Nabi dah nak sampai ke belum. Jadi Sayyidina Anas termasuk orang yang menunggu kedatangan Nabi berhijrah ke Madinah. Di waktu itu dia 10 tahun. Lebih kurang 10 tahun. Jadi tunggu kedatangan Nabi SAW. Jadi bila Nabi sampai, dia suka sangat. Dia tak kenal apa pun Nabi. Jadi bila Nabi sampai, Nabi duduk di rumah, apa semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang penduduk Madinah datang. Setiap hari, setiap waktu datang, tak putus-putus Nabi dengan kedatangan tetamu. Penduduk Madinah nak jumpa Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat Madinah ni datang jumpa Nabi ziarah. Bila dah ziarah Nabi SAW, maka bawa hadiah. Ada yang kaya, ada untuk hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk. Rasulullah, Allah suka sangat kita dengan Nabi datang ke Madinah ni. Allah berbesar hati sudi terima kami sebagai tetamu apa semua ni, kan? Jadi boleh tak kita nak ada hadiah sikit, nak bagi unta, kan? Nabi terima, diorang bagi, kan? Ada sahabat yang ada kambing, bagi kambing kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang ada kurma, bagi kurma kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah Nabi. Kita menziarahi seorang, kita bagi hadiah kepada Nabi. Sebut tahabbu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita tahabbu. Seringlah kamu memberi hadiah. Nescaya kita semua orang yang memberi hadiah dan menerima hadiah akan saling cinta mencintai. Kerana dengan memberi hadiah akan menimbulkan perasaan kasih dan sayang, merapatkan ukhuwah. Jadi ini sunnah Nabi yang patut kita amalkan. Dan sunnah ini kita wajib wariskan kepada anak-anak kita. Kan? Anak-anak kita, biar dia reti bahasa, reti beradab, reti nak ikut adat tata tusilah budaya orang Melayu kita. Orang Melayu kita dulu suka memberi hadiah. Paling kurang kalau saya orang Jawa, orang Tanjung Karang, abah saya orang Tanjung Karang, jadi pesen dulu arwah mbah-mbah saya, pakcik-pakcik saya dulu masa kita orang budak-budak, kalau balik kampung atau ziarah rumah diorang, nak balik tu yang anak kecil diorang bagikan duit. Itu hadiah. Tak kira nak bagi duit, tak payah tunggu raya. Datang rumah bagi duit, nak balik bagi duit. Arwah mbah saya dulu, mbah lanang, mbah wedaknya, dulu nak beratur kalau cucunya ramai, adik-beradik abah saya 10 orang. Adik-beradik abah, dah bayangkan paling kurang anak dorang 4 orang 5 orang. Jadi sepupu saya memang ramai. Jadi memang beratur panjang dekat nak balik salam arwah mbahnya dulu, masing-masing dapat duit. Jadi ini satu sunnah dan kita wariskan kepada anak kita. Bagaimana kita nak wariskan amalan ini kepada anak kita? Dengan kita melakukannya. Kita pergi ziarah mana-mana, kita bawa hadiah. Hadiah tak syarat bunga ros, tak syarat benda yang mahal, tak. Kita pergi, kita belikan gula. Kalau rumah yang orang kita nak ziarah, rumah sahabat kita, rumah saudara kita, ada anak-anak kecil, kita belikan jajan,
belikan gula, makan dengan keadaan sekarang PKP ini, sekarang orang dalam kesusahan, berikan makanan asas, beras, gula, tepung, kan? Jadi dengan memberi hadiah sebegitu, maka akan melahirkan kasih sayang, saling cinta mencintai. Ini sunnah Nabi yang mana kita kena beramal, hidupkan balik budaya orang Melayu kita, dengan amalan sebegini, dan kita wariskan kepada anak kita. Bagi tahu ini kesukaan Nabi, amalan sebegini kesukaan Nabi. Jadi datanglah mak Nabi, mak kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala. Datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku tinggi sangat nak ziarah kau, alhamdulillah dapat dah. Aku tinggi sangat nak bagi kau sesuatu hadiah, tapi minta maaf, aku ni orang miskin, tak ada gapo, tak ada sesih habuk pun Rasulullah, tak ada apa pun nak bagi. Dia cakap tak apa, Rasulullah cakap tak perlu beri hadiah, kalau dia tak ada apa-apa, aku pun tak minta, tak apa, Rasulullah tak minta apa-apa. Tak Rasulullah, tapi aku ada satu aset, benda yang sangat berharga dalam jiwa aku, dalam hidup aku, Rasulullah, yang paling aku sayang ya Rasulullah. Apa dia tu? Ini anak kecil aku ni, anak aku seorang ni, umur 10 tahun. Aku nak hadiahkan kepada engkau biar dia boleh berbakti, berkhidmat ke rumah, ke engkau ya Rasulullah. Jadi mak Sayyidina Anas bin Malik wanita yang cukup hebat, maka dia wariskan anak dia untuk menjadi khadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad khadamtu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Sayyidina Anas cakap apa? Aku telah berkhidmat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Jadi Sayyidina Anas berkhidmat di rumah Nabi ketika usia dia 10 tahun, dan dia berkhidmat di dalam bersama Nabi selama 10 tahun. Lebih kurang umur dia 20 tahun. Banyak pendapat dia cakap 18 umur, ketika umur dia 18. Tak ada apa masalah lah, itu khilaf, perbezaan dari segi umur saja. Jadi pendapat umur dia dalam 20 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan kita semuanya. Okey, jadi dekat situ 10 tahun dia berkhidmat dengan Nabi. Jadi ini kehebatan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Berkhidmat, berkhidmat dalam rumah Nabi ini kebanggaan, cita-cita semua para sahabat. Kita dapat berkhidmat rumah YB pun rasa Allah. Dapat berkhidmat rumah Perdana Menteri pun hebat. Dapat berkhidmat rumah bos kita, Allah rasa syukur sangat. Dapat jadi orang gaji pada presiden kita, rasa syukur sangat. Suka sangat. Tapi bagaimana kalau kita dapat berkhidmat dengan ketua segala kepimpinan, manusia yang teragung, tak lain tak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dambaan semua para sahabat. Tapi yang terpilihnya adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Dia berkhidmat, dia cukup hebat orang dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Lepas Nabi wafat, sahabat semua mari datang jumpa Nabi, jumpa Sayyidina Anas. Kau ceritakan bagaimana Nabi dengan kau 10 tahun kau duduk dalam rumah Nabi. Cerita dengan akhlak Nabi bagaimana. Pernah tak Nabi marahmu? Tak, Nabi tak marah, tak pernah marah aku sekalipun. Tak pernah marah aku sekalipun. Kan? Aku silap pun dia tak pernah marah. Ada sekali itu, ialah aku budak-budak waktu aku masa kecil. Nabi suruh pergi kedai. Pergi ke kedai. Pergi kedai. On the way nak pergi kedai tu, nampaklah member budak-budak main-main tengah main police entry. Aku pun join sekaki main police entry. Main police entry. Aku lupa pesanan yang aku pergi keluar ni sebab Nabi suruh pergi kedai. Ada amanah yang Nabi kirimkan ke aku. Aku lupa. Tiba-tiba sedang aku main police entry, one tu jaga, polis mati, FRU jaga, kan? Tiba-tiba datang orang kat belakang aku, peluk aku, tangkap aku, tutup mata aku. Dia cakap, aku pun pusing badan. Siapa ni? Kan? Bila aku terbau sahaja tubuh badan dia, tangan dia tu tutup mata aku terbau, aku tahu dah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad ni bau kasturi. Kan? Aku pun saja je pusing-pusing nak biar lama sedikit Rasulullah dakap aku. Kan? Nak Rasulullah peluk aku dari belakang. Aku saja je buat, siapa ni? Aku tahu dah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah tak? Rasulullah tak marah sikit habuk pun. Dah kalau kita suruh anak saya pergi kedai beli barang,
Barang pula emergency. Nak pakai urgent, nak pakai sekarang. 5 minit tak balik, 10 minit tak balik, 12 minit tak balik, setengah jam tak balik. Budak main mana tengok jam, kenal waktu pun tidak. Sejam 2 jam main. Ni budak. Tak payah budak, bapak budak pun ngagu tu kalau dah ngadak handphone, main handphone, tak sedar, tak khabar waktu sejam 2 jam berlalu. Kan? Jadi kalau kita, anak kita sebegitu, marah dah, backhand bagi. Kan? Dah, tapi Rasulullah adakah sebegitu? Tidak. Ini akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, faham tu? Jelas kat sini. Ini kehebatan. Kita kenal sedikit sahabat Nabi. Kan? Anas bin Malik radhiyallahu taala. Dia di antara manusia yang terhebat. Di antara 6 ke 7 orang sahabat yang teragung, yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sahabat yang ranking, the first ranking, ranking pertama dalam meriwayatkan hadis yang paling banyak. Yang pertama Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sayyidina Abu Hurairah telah meriwayatkan hadis 5,374 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Faham? Ya? Siapa yang dengar nak tulis kat situ poin penting tu. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan 5,374 hadis. Ini the first ranking sahabat yang meriwayatkan hadis. Sahabat kedua yang meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW iaitu Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar, nanti kita sampai hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, kita baca biografi Sayyidina Abdullah bin Umar. Orang yang terhebat juga, pemuda yang terhebat seperti Sayyidina Anas bin Malik. Telah meriwayatkan sebanyak 2,630 hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga daripada Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik telah meriwayatkan 2,286 hadis. Yang keempat iaitu Ummul Mukminin, mak kita semua, mak orang-orang yang beriman. Siapa dia? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha telah meriwayatkan sebanyak 2,210 hadis. Yang seterusnya Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, iaitu 1,660 hadis dia telah meriwayatkan. Yang ke berapa? Jabir bin Abdullah telah meriwayatkan 1,540 hadis, dan Abu Sa'id Al-Khudri telah meriwayatkan sebanyak 1,170 hadis. Ini di antara 7 orang sahabat yang otai dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas bin Malik telah meriwayatkan 2,286 hadis. Dia dikenali sebagai khadibun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gelaran Sayyidina Anas, iaitu khadam, pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkhidmat, membantu kepada manusia itu suatu pekerjaan mulia. Berkhidmat untuk umat manusia suatu pekerjaan mulia, apatah lagi berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagilah mulia. Dah Nabi tak ada, kita berkhidmat dengan pewaris-pewaris Nabi, iaitu para alim ulama, para masyayikh, para tok-tok guru, para habaib. Kita berkhidmat dengan mereka suatu pekerjaan mulia. Okey, jadi kita ada anak, kita didik anak kita untuk berkhidmat dengan orang tuanya, dengan kita sebagai mak ayah dia. Kita didik juga anak-anak kita berkhidmat dengan keluarga, dengan pakcik, makcik, dengan nenek dia, mak ayah kita, dan dengan orang lain, dan didik dia mencintai untuk berkhidmat dengan para alim ulama. Faham tu? Kalau kita tengok ulama-ulama dulu, semua berkhidmat. Man khadamah khudimah. Ulama sebut barang siapa yang berkhidmat, maka akan dikhidmat. Orang yang banyak berkhidmat dengan orang lain, suatu hari nanti dia akan dikhidmat oleh orang lain lagi. Banyak membantu orang lain, maka kita akan dibantu suatu hari nanti. Banyak menolong orang lain, suatu hari kita akan ditolong oleh orang lain.
Jadi siapa yang malas membantu, maka dia tidak akan dibantu. Faham tu? Okey, itu serba sedikit tentang Sayyidina Anas. Jadi Nabi sempat mendoakan Sayyidina Anas bin Malik dengan doa. Amalkan doa ni. Jumpa anak kita ada cucu, kita ada anak orang lain, kita jumpa budak-budak, kita doakan mereka dengan doa Sayyidina Anas bin Malik ni. Yang mana Nabi doa kepada Sayyidina Anas bin Malik dengan doa ni. Apa doa Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik? Siapa yang nak catat boleh catat. Apa dia? Allahumma akthir malahu wa akthir Allahumma akthir malahu wa akthir wa waladahu. Allahumma akthir malahu wa akthir waladahu wa akthir auladahu Allahumma akthir malahu wa akthir auladahu wa atil umrahu wa barik lahu wa adkhilhul jannah. Ini doa Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik. Yang pertama, ya Allah, mu banyakkan rezeki Sayyidina Anas bin Malik. Banyakkan hartanya. Memang sungguh banyak harta Sayyidina Anas bin Malik ni, kaya sungguh dia. Pada waktu zaman dia hidup, maka dia di antara orang yang terkaya, memiliki ladang kurma, unta, kambing, ternakan yang terbanyak di tempat dia. Ini kehebatan, memang kaya sungguh. Jadi kita nak doa anak kita, Allahumma akthir malahu, boleh. Anak perempuan kita, Allahumma akthir malaha, ya Allah banyakkan hartanya. Ataupun nak soal doa, banyakkan harta kita, Allahumma akthir malana, ya Allah perbanyakkan harta kami. Dan moga kita doakan, kita aminkan sama-sama, ya Allah perbanyakkan harta kami ya Allah, agar boleh kita memberi manfaat kepada orang lain. Pertama, Nabi doakan kepada Sayyidina Anas, banyakkan harta dia. Yang kedua, banyakkan zuriat di anak-anaknya. Memang betul sungguh memang betul sungguh anak Sayyidina Anas bin Malik terlampau ramai. Diriwayatkan memiliki anak lebih daripada ataupun hampir 200 orang. Anak Sayyidina Anas bin Malik 200 orang ataupun lebih. Diriwayatkan banyaknya anaknya. Dikhabarkan anak Sayyidina Anas bin Malik meninggal dulu daripada Sayyidina Anas bin Malik. Sebab Nabi doakan wa'atil umrahu, panjangkan umurnya. Panjang sungguh umur Sayyidina Anas bin Malik. Di anak mati dulu, ayah tak mati lagi. Ini Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Ini Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Panjang umurnya. Suatu hari Sayyidina Anas dan keluarganya waktu itu penduduk Madinah dilanda dengan wabak ta'un. Macam kita lah sekarang COVID-19. COVID-19. Habis satu dunia, berapa ramai orang mati. Berjuta orang mati. Jadi pada waktu itu Anas bin Malik, penduduk dengan masyarakat setempatnya semua dilanda dengan wabak ta'un. Wabak pandemik ni. Dilanda dengan pandemik. Anaknya diriwayatkan dalam kitab sirah, dia yang menguburkan anaknya. Berapa ramai anak dia mati? Diriwayatkan lebih kurang 120 orang anak dia meninggal. Dan dikebumikan, dia sendiri kebumikan. Ini nak bagi tahu wa akthir auladahu. Dan Allah, Nabi mendoakan Anas bin Malik banyak anak zuriat dia. Memang banyak sungguh. Jangan tanya mak dia. Mak dia tak ada riwayat tentang mak dia berapa orang, dia kahwin berapa orang, tak tahu. Tapi anaknya memang ramai, Anas bin Malik. Dan memang panjang umurnya. Di antara sahabat yang terpanjang umur. Itu doa yang ketiga, panjang umurnya. Doa yang keempat, wa barik lahu, dan berkatinya. Memang berkat sungguh batang tubuh dan harta-hartanya berkah. Adanya biasanya kurma setahun sekali je panen berbuah. Kebun dia setahun 2 kali buah. Ini kehebatan berkahnya. Dan Nabi mendoakan dia dengan doa yang kelima, wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam syurga.
Moga Allah Ta'ala masukkan kita ke semuanya ke dalam syurga. Okey, ini doa ni. Jadi boleh catat, boleh amal. Ada anak kita, doakan anak kita, pegang kepala dia, tak pegang kepala pun tak apa. Dia ada depan mata kita, kita pegang kepala dia, pegang dada dia, letak kat dia, kita doakan anak kita. Kita hantar anak kita pergi sekolah, kita pegang kepala dia atau letak tangan kita dekat dada dia, doakan, ya Allah, banyakkan hartanya, ya Allah, ya Allah, banyakkan zuriatnya, ya Allah, ya Allah, berkati dia, ya Allah, kan? Masukkan dia dalam syurga, ya Allah, dan panjangkan umurnya. Kita nak beramal dengan doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik. Nabi doakan Sayyidina Anas bin Malik dengan doa ini. Okey, boleh kita amalkan. Dan kita tambah doa yang lain, Allahumma faqihu fiddin, tak ada apa masalah. Okey, jelas. Kita tengok kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Atimmur ruku'a was sujudah. Nabi perintah kepada kita. Kata perintah atimmu. Hei, kalian kesemuanya. Nabi tuju kat para sahabat. Nabi tuju kat sahabat ni. Tapi sahabat dah tak ada dah. Kita yang baca hadis ni, kita sedang belajar hadis ni, kita berasa Nabi tengah cakap dengan kita. Hei Hafiz, semua sahabat-sahabat semua ni, kan? Atimmur ruku'a was sujudah. Sempurnakan rukuk kalian dan sujud kalian. Nabi suruh sempurnakan. Rukuk betul-betul, sujud betul-betul. Itu masuk bab fikih, kan? Dia bab ni ada dalam hadis Sahih Bukhari. Hadis ni ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Dekat Sahih Bukhari dia duduk dalam bab khusyuk. Hadis ni duduk dalam bab khusyuk, kan? Jadi rukuk yang sempurna, sujud yang sempurna. Yang pertama, jangan sampai rukuk kita tidak sah, kan? Rukuk yang sah bagaimana? Rukuk yang sah itu kita melakukan segala rukunnya, biar tangan kita. Rukuk ni al-ihina bi ghairi inhinas, ghairi inhinas. Jadi kita membungkukkan badan kita sehingga sampai kedua tapak tangan kita menggenggam lutut kita. Itu rukuk. Lurus belakang kita, kan? Kepala kita sama lurus, jangan ditegakkan, luruskan, pandang ke tempat sujud, jangan dongakkan kepala kita, kan? Sempurnakan rukuk dan sempurnakan sujud kita, kan? Sujud dengan 7 anggota Nabi bagi tahu, kan? Sab'atul a'zam, dengan 7 tulang, 7 anggota, iaitu dengan anggota dahinya. Ini anggota sujud kita yang pertama, dahi, kan? Maka hidungnya kena dicecahkan, sunat dicecahkan hidung, ya? Maknanya kita tak dongak ke atas, jadi hidung kita cecah ke lantai, sunat hukumnya. Yang wajib dahi kena ke lantai, dan kedua tapak tangan kita, dan kedua lutut kita, dan kedua perut jari kaki kita, kaki kanan kiri ni, perut jari kena sentuh pada lantai. Jangan diangkat jari kaki, atau jangan tegak je jari kaki kita, kan? Perut jari tu tak kena kepada lantai, tidak boleh, tidak sah. Bila tidak sah rukun, maka tidak sah salat. Fahim tum? Atimmur ruku'a was sujudah. Sempurnakan rukuk kalian. Tomak ninahnya kena jaga. Jangan rukuk yalah, kalah budak-budak, kalah Upin Ipin pun cantik rukuk dia, sujud dia. Ini rukuk sujud tak ada tomak ninah. Tomak ninah tu tenang, stiker, relax bro, relax dulu. Buat apa tergopoh gapah, kan? Tomak ninah berhenti dengan kadar subhanallah, kan? Atimmur ruku'a was sujuda fawalladhi nafsi biyadihi. Ini Allah Ta'ala, Nabi bersumpah, demi Allah jiwaku berada dalam kekuasaan Allah. Nabi, kenapa Nabi bersumpah ni dalam hadis ni? Kerana nak bagi tahu benda ni sangat penting. Demi Allah jiwaku berada dalam kekuasaan Allah. Ini penguat ni, taukid, bahawa sesungguhnya la arakum, aku ni melihat kalian. La arakum, lam taukid tu, la arakum min wara'i dhahri, daripada belakang punggungku. Nabi bagi tahu, wallahi, demi Allah, aku ni melihat kalian ketika di belakang punggung, di belakang aku.
Idza ma raka'tum, ketika kamu semua sedang solat, kamu rukuk, kamu sujud, aku tengok. Nabi bagi tahu. Kan? Nabi bersumpah nak bagi tahu benda ni penting. Sujud dengan sempurna ni penting. Rukuk dengan sempurna ni penting. Lah sebab tu Nabi bersumpah, fa wallazi nafsi biyadi, demi Allah jiwa aku berada dalam kekuasaan Allah. Aku melihat kalian ketika kalian solat, kalian sujud, aku tengok. Kalian rukuk, aku tengok. Biarpun kalian duduk di belakang aku tengok. Ini mukjizat Nabi. Kita nampak tak orang belakang kita? Saya nampak lah, nampak pantulan. Kita tengok pakai cermin boleh lah, nampak belakang. Dah cuba kita tak ada cermin, tak ada apa, kita jalan, kita nampak. Kan? Bawa kereta, kita tak nampak. Kita bawa kereta, ada cermin side mirrornya, ada cermin ke atasnya. Kita tengok. Sebab apa kita ada cermin kiri kanan atas semua? Sebab kita tak nampak belakang kita. Dah Nabi nampak tak? Nabi nampak. Ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi. Kan? Adatnya tak nampak. Adatnya tak nampak. Belakang kita tak boleh nampak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala bagi nampak. Boleh ke ustaz? Tak, adatnya tak boleh nampak. Tapi Nabi dia Nabi. Dia manusia special. Luar biasa. Allah Ta'ala bagi benda yang menyalahi daripada adat. Daripada segi adatnya tak boleh. Tapi Allah Ta'ala bagi special kat dia. Sebab dia kekasih Allah, maka Allah Ta'ala kurniakan dia benda yang special, yang menyalahi kebiasaan, yang mencari adat, maka dipanggil mukjizat Nabi. Benda belakang Nabi boleh nampak. So simple bagi Nabi. Sebab apa simple? Sebab benda yang lebih berat pun Nabi buktikan kepada kita. Nabi dah buktikan kepada kita benda yang lebih berat lagi. Apa dia benda yang lebih berat? Suatu hari Nabi jalan dekat kubur. Sampai dekat kubur, Nabi berhenti dan Nabi berdoa. Nabi berhenti dan Nabi berdoa. Lalu sahabat-sahabat pun berhenti. Sahabat-sahabat pun mengaminkan doa Nabi. Habis doa, Nabi suruh sahabat pergi ambil pelepah-pelepah tamar yang masih hidup, letakkan, tancapkan dekat kubur tadi. Habis tu sahabat buat. Dah arahan Nabi. Habis daripada tu, sampai dekat destinasi, sahabat pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa antum tadi suruh berhenti dekat kubur dan mendoakan ahli kubur di kiri kanan tadi, ya Rasulullah? Kan? Nabi pun cakap, kerana waktu kita lalu aku nampak orang dalam kubur sedang diazab. Nabi dekat atas tanah, atas darat, nampak yang di dalam kubur. Benda yang lebih hebat Nabi boleh tahu, apatah lagi benda yang kat belakang, lagilah simple. Bukan sahaja Nabi tahu kiri kanan tu sedang diazab, detail lagi pun Nabi tahu yang belah kanan diazab dengan sebab suka mengadu domba, yang belah kiri diazab kerana tidak beristibrak ketika selepas buang minal baul, dari selepas buang air kecil, dia tidak bertaharah dengan bersih, dia tidak mensucikan air kecilnya dengan bersih, lalu dia pergi solat dalam keadaan dia tidak bersih, taharahnya tidak bersih, maka tidak sah solatnya, maka dia diazab. Detail sebegitu pun Nabi tahu, apatah lagi yang di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi so simple benda sebegini. Benda yang boleh berlaku, tak ada apa masalah, jangan kita heran. Nabi bagi tahu dia nampak di belakang. Dia nampak live, mubasyarah live. Dia nampak belakang, dia nampak depan. Kita hilang side mirror, pening kepala dah. Orang kita tak tahu. Belakang kita buat apa kat kita tak tahu. Dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tahu. Min wara'i zahri idza ma raka'tum, ketika kalian semua sedang rukuk, wa idza ma sajadtum, ketika kalian semua sedang sujud. Aku tahu. Okey, jelas tentang
hadis ini. Jadi apa istifadah, faedah, manfaat yang kita dapat kepada hadis ni? Manfaat yang kita dapat daripada hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda kepada kita, paling kurang yang pertama Nabi nak bagi tahu solat kena betul. Nah, kena tahu hukum hakam solat. Nak tahu hukum hakam kena belajar. Nak belajar kena cari guru. Nak kena cari sungguh guru, jangan cari tok garu, cari tok guru. Belajar. Jadi nak belajar ni kita seronok belajar. Tapi kena pastikan 3 ilmu asas yang wajib kita belajar. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Belajarlah ilmu ni. Sungguh-sungguh belajar. Di samping itu kita cari ilmu lain, ilmu hadis, kita cari ilmu tafsir Quran, kita cari ilmu sirah, kita cari belajar ilmu tajwid, kita belajar ilmu taranum. Jangan kita belajar ilmu sampingan ini dalam masa yang sama kita tidak belajar ilmu fardu ain, ilmu tauhid kenal Allah Ta'ala, ilmu fiqh cara nak berhubung dengan Allah Ta'ala. Jadi dengan ilmu yang lain, ilmu tasawuf untuk baiki hubungan hati kita. Jadi kita belajar ke semua ni. Ilmu tauhid, fiqh, tasawuf ni jangan pisah sama sekali. Pegang sungguh-sungguh, kita belajar sungguh-sungguh. Okey. Lain samping itu kita cari ilmu yang lain. Jadi kena tahu ilmu fiqhnya, rukuk yang betulnya, sujud yang betulnya. Apa beza rukuk kita dengan laki dengan perempuan, sujud kita laki dengan perempuan tak ada apa beza, sujud kita dengan melainkan solat perempuan bezalah sikit, ada beza rukuk kita. Perempuan dia kena rapat, tak nampak aku, kita besar lagi, jadi tak nampak, jadi dia tak boleh buka lengan dia ketika dia rukuk, dia kena rapat. Kalau perempuan sujud dia kena rapat, kepitkan lengan dia dengan badan dia. Kalau laki dia kena buka, laki waktu dia sujud, dia rukuk kena bukakan ketiak dia ni, lengan dia ni bukakan habis. Yang sama keadaan kita dengan perempuan ketika rukuk dengan sujud, waktu peletakan tangan tadi, waktu rukuk letak tangan di lutut, waktu sujud letak tangan di lantai. Sama keadaan kita dengan perempuan, iaitu kita merenggangkan tapak tangan kita. Jadi kena belajar hukum hakam. Dia ini rukuk ni rukun, sujud ni rukun. Jadi rukun tu kita kena tahu rukun, jangan tak tahu rukun. Jangan tak tahu rukun. Okey, sampai sini jelas. Ada apa nak tanya boleh tanya, tak ada apa masalah. Yang tahu saya jawab, yang tak tahu saya tak jawab lah. Okey. Okey, ada apa? Akak Kamaria, alhamdulillah. Abang Razak, Abang Nakiuddin, apa lagi? Akak Aisyah, Abang Ahmad Zakir, Abang Nordin, Abang Syuib, Abang Sahzid. Nama tak jumpa, insya-Allah habis Covid nanti kita jumpa, Moga semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua kita boleh dapat faedah daripada hadis ni, mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi, kehebatan mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi bukan sahaja benda yang langsung, benda yang live sedang berlaku Nabi tahu. Di belakang kita orang Nabi di atas dah tanah, Nabi tahu orang dalam tanah. Tak, benda yang akan datang pun Nabi tahu. Kelahiran Sultan Al-Fatih Nabi tahu. Ni cucu dia mati Nabi tahu. Nabi sedang duduk dengan sahabat, Nabi pun cakap, wahai sahabat aku, ni nanti ni cucu kesayangan aku ni, Saidina Hasan. Nabi bagi tahu. Nabi bagi tahu Saidina Hasan. Nabi cakap dekat sahabat-sahabat dia, ni nanti cucu aku ni, Saidina Hasan ni, ini cucu kesayangan aku ni, nanti dia akan mati diracun. Nabi puji Saidina Hasan ni, ini cucu kesayangan aku yang handsome ni, nanti dia mati kena racun dengan isterinya. Nabi tahu, Nabi bagi tahu. Dan ni adik dia pula, Saidina Husain. Saidina Husain.
kesayangan aku, kecintaan. Nabi sebut Husain minni wa ana min Husain. Husain daripada aku dan aku untuk Husain. Sayyidina Husain radhiyallahu taala an. Ya. Sayyidina Husain ni pula mati nanti, kepala dengan badan dia akan bercerai. Akan terpisah. Dan menantu aku ni, sahabat kesayangan aku, sepupu aku, ayah dia ni, Sayyidina Ali bin Abi Talib nanti, dia akan mati dibunuh oleh orang Islam sendiri. Dipenggal kepalanya. Nabi tahu itu kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangga kita dapat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup teristimewa. Jadi perbanyakkan mengingati Nabi, perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Moga-moga kita semua dapat berhimpun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seterusnya faedah daripada hadis ini adalah bab khusyuk. Khusyuk, jadi ulama dia sebut, ulama ada bahaskan di antara semua pekerjaan solat, pergerakan solat, perbuatan solat, manakah tempat yang paling hampir untuk khusyuk? Iaitu ketika sujud. Ketika sujud. Jadi Nabi tekankan dekat rukuk dan sujud. Supaya kita sujud dan rukuk dengan sempurna, supaya kita dapat mencapai nikmat khusyuk tu yang semampu boleh. Kita nak khusyuk, Allah, nak khusyuk seperti para sahabat, saya pun tak pernah lagi. Jadi paling kurang kita hadirkan hati kita dalam solat. Kita tahu kita sedang solat, sedang buat apa. Tahu. Maknanya kita menghadirkan hati kita. Solat, ada orang hati dia tak hadir. Tak payah solat, luar solat pun perasan tak kita? Perasan tak kita? Kadang-kadang kita buat apa ya? Kita drive. Benda ni kadang-kadang berlaku dekat saya. Saya nak balik Pantai Timur, nak balik ke Pantai Timur, kita lalu Terowong Karak, nak balik kampung orang rumah. Jadi bila dah dekat highway LP, dah lepas, dah sampai dekat Bentong, dah sampai dekat Lancang, saya cakap dengan rumah, Terowong Karak dah lepas ke? Lah, kita yang bawa, saya yang tukang bawa, maknanya kita ingatlah setiap perkara yang berlaku. Sampai kat Terowong Karak kita sedar, tapi kita bawa ghalid, asyik, tak sedar, tak khabar, sebab tak hadirkan hati ingat benda lain, ingat perkara lain, ingat bini lain, jadi tak tahu. Jadi saya boleh tanya, Terowong Karak dah lepas dah lepas dah. Jadi solat kita pun tak sedar, tak khabar, rakaat keempat dah. Dah rukuk ke dah sujud? Sebab apa berlaku sebegitu? Sebab hati kita tidak bersama ketika solat. Jadi hadirkan hati kita bersama ketika solat. Jadi baru nak dapat khusyuk dalam solat, tidak bermula dengan takbiratul ihram. Bermulanya, kata guru saya, sebelum solat lagi, iaitu ketika wudu. Maka berwuduklah dengan penuh dengan adab dan sunnah Nabi. Hadirkan hati ketika wudu, maka insya-Allah. Jadi guru saya cakap apa? Sejauh mana kualiti solat kita, iaitu sejauh mana kualiti wuduk kita. Wuduk kita cap chicken, solat cap chicken. Wuduk kita cap naga, insya-Allah solat kita cap naga. Wuduk kita cap ayam brand, solat kita cap ayam brand. Jadi wuduk tu hidupkan sunnahnya betul. Hadirkan hati ketika wuduk, insya-Allah solat kita akan dapat kualiti yang hebat. Ini nasihat untuk diri saya sendiri dan kita berkongsi yang lain. Bukan saya nak mengajar, bukan saya nak menunjuk lebih hebat kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu, abang-abang, ayah-ayah di luar sana. Tidak. Nasihat untuk diri saya sendiri sebenarnya, dan kita kongsikan bersama. Moga-moga kita semua mendapat kualiti kehidupan solat kita lebih baik, makin hari makin baik. Jadi ada apa soalan sebelum kita mengakhiri bual-bual kita pada malam ini? Kak Maimunah, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat. Kami sekeluarga sihat. Baru 2 hari kami habis kuarantin.
Kami semua sekeluarga dengan anak dengan baby semua positif hari tu. Dah hari Jumaat lepas dah habis dah kuarantin. Keadaan tekak masih tak rasa lagi, hidung masih tak ada bau lagi, tapi tak ada apa masalah. Dada masih semput lagi sikit, tapi alhamdulillah tahasan semua makin beransur baik dah semua, insya-Allah. Kan? Ketika sujud kita hampir dengan Allah, betul kan? Jadi nak lama sujud kena lamakan, tapi jangan waktu solat berjemaah, solat kita jadi imam kita lama, tak digalakkan kan? Sebaiknya waktu kalau kita jadi imam kita pendekkan semua kan? Pendekkan semua, surah pun jangan panjang-panjang sangat. Tapi bila kita solat bersendirian lama mana pun tak ada apa masalah. Yang problem bila solat ramai orang kita lama, bila solat seorang-seorang kita jadi capli-caplin punya solat. Itu problem. Jadi waktu kita solat bangun tengah malam, lamakan solat kita, sujud kita lamakan, insya-Allah kan? Sebab apa berjemaah tak digalakkan lama? Sebab kita tak tahu makmum kita ada macam-macam hajat dia kan? Macam ni ngaji pun jangan lama-lama kan? Dia kena sekejap-sekejap je, setengah jam, 45 minit kan? Mana tahu abang-abang, kakak, ibu-ibu ayah di luar sana ada yang hajat, ada nak masaknya apa, duduk rumah biasalah kan, duduk rumah, mak dapur tak sempat lap, dah lap lagi, tak sempat lap, dah lap lagi kan, macam-macam anak ni apa semua. Jadi ada yang mana ada kerja lain boleh tinggalkan, tak ada apa masalah. Nak tanya ustaz, orang yang solat guna kursi, sujud dan rukuknya, kenapa bila solat guna kursi, sujud dan rukuknya ada apa masalahnya kan? Boleh, tak ada apa masalah sujud dengan rukuk kan? Dengan kursi. Dia tak boleh kat mana? Soalannya apa? Okey, kalaulah dia solat pakai kerusi. Dia solat pakai kerusi. Jadi dia tak boleh solat pakai kerusi. Jadi apa masalahnya? Jadi kalau dia tak boleh nak sujud ke bawah, maka duduk atas kerusi tadi, rukuk dengan sujud. Cuma rukuk dengan sujud kena buat perbezaan. Rukuk sujud condong, gerakkan sedikit kepala, bila sujud rukuk condongkan lebih lagi kepala dia. Kan? Ada perbezaan rukuk dan sujud kan? Buat kadar mana yang mampu kan? Kita tengok dekat mana yang tak bolehnya kita solat, nak solat duduk tu kat mana, atas kursi tu kat mana yang tak boleh. Kita tak boleh berdiri lama, boleh duduk atas kursi, tapi kita boleh sujud, boleh rukuk. Nak bangun daripada sujud dengan rukuk pun boleh. Maka waktu tu wajib kita sujud rukuk macam biasa kat lantai. Bila nak berdiri, duduk balik atas kursi. Tengoklah. Jadi yang waktu yang tak boleh, kita duduk atas kursi ataupun kita duduk, tak ada apa masalah. Jadi tapi kalau kita sujud dengan rukuk atas kursi, buat macam biasa kan? Cuma sujud tu lebihkan sedikit daripada rukuk. Ada perbezaannya kan? Beza sedikit pun tak ada apa masalah. Tak mampu untuk membezakan keduanya, tak ada apa masalah, buat dengan kadar yang termampu kan? Jadi itu sajalah yang boleh kita buat-buatkan sekadar dua pada malam ni. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita, kesihatan kepada kita, penjagaan kepada kita, perlindungan kepada kita. Allah Ta'ala beri kita sihat, Allah Ta'ala luaskan segala rezeki kita. Moga-moga Allah Ta'ala makbulkan segala hajat kita, dan moga-moga Allah Ta'ala limpah luaskan rezeki kita semua, cukupkan segala keperluan dan hajat kita kan? InsyaAllah dengan berkat kita kesemuanya, dengan berkat kebaikan kita, dengan berkat doa orang soleh, mak ayah kita, moga-moga Allah Ta'ala makbulkan segala hajat kita dan himpunkan kita kesemuanya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama dengan kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi samin alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati-hati kami ya Allah dengan cahaya Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cahaya para alim ulama, cahaya para wali-walimu, orang-orang soleh, orang yang syahid jalanmu, orang yang berjihad di jalanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati-hati kami dengan cahaya mereka kesemuanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, rezeki kami, kehidupan kami, ahli keluarga kami, berkatilah kesemuanya, berkatilah rezeki kami, pekerjaan kami, perniagaan kami, pendapatan kami, dan berkatilah ilmu yang kami tuntut saban hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, panjangkan umur kedua ibu bapa kami, panjangkan umur guru-guru kami, panjangkan umur para alim ulama kami, sihatkan tubuh badan mereka dan tubuh badan kami ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit mereka dan penyakit-penyakit kami ya Allah.
tutuplah aurat dan keaiban mereka, dan tutuplah aurat dan keaiban kami di dunia dan di akhirat. Matikan mereka dan matikan kami dan seluruh muslimin muslimat dengan kematian yang baik. Sesungguhnya hati-hati kami berhimpun saban hari, ya Allah, kerana sangat mencintai para alim ulama-Mu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi terima kasih ke semuanya yang bersama. Moga Allah Ta'ala merahmati kita kesemuanya. Amin ya rabbal alamin. Okey, Kak Kamaria, amin ya. Terima kasih Kak Puan, Kak Maimunah, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah doakan sama-sama. Wallahu ta'ala alam. Kita habis ya.